Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak tumpuan diberikan terhadap kesihatan mental. Selaras dengan kemajuan negara kita yang kini berkembang, masalah kesihatan mental dan tekanan telah menjadi semakin bertambah dan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Didapati peningkatan yang ketara dalam kadar bunuh diri dan penyakit mental sejak sedekad lalu, berpunca daripada tahap kesihatan mental yang lemah. Oleh itu, adalah penting untuk rakyat Malaysia menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental, kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental memerlukan intervensi dan rawatan. Tiada istilah rasmi atau satu definisi tetap tentang kesihatan mental. Perbezaan budaya penilaian yang subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ditakrifkan. Kesihatan mental adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan. Penyakit mental masih lagi menjadi stigma dalam kalangan masyarakat. Keadaan yang menjadi antara beban utama di peringkat global ini perlu dikesan awal agar rawatan yang efektif dapat diberikan. Namun, apakah tanda-tanda penyakit mental yang perlu anda kenal pasti? Yang pertama, rasa sedih dan ingin menyendiri. Ini adalah antara penyakit mental yang perlu dikenal pasti, lebih-lebih lagi jika baru menghadapi peristiwa yang besar seperti kematian ahli keluarga atau menerima berita yang mengejutkan. Ia mungkin bukan sekadar permainan perasaan. Yang kedua, mood berubah. Perubahan mood adalah perkara biasa, terutamanya bagi wanita yang mengalami perubahan hormon setiap bulan. Namun, jika perubahan tersebut sampai menjejaskan hubungan, anda perlu lebih berhati-hati dan dapatkan pemeriksaan. Yang ketiga, rasa risau atau takut melampau sehingga menghalang aktiviti harian. Perasaan yang berlaku di luar kawalan itu mungkin disebabkan keadaan penyakit mental tertentu. Yang keempat, berfikir atau merancang ingin membunuh diri sendiri. Ini sebenarnya adalah satu keadaan kecemasan. Yang terakhir, pengambilan dadah. Salah satu jalan mudah yang diambil untuk melarikan diri daripada dibelenggu masalah dalam hidup. Masalah tersebut mungkin berpunca daripada penyakit mental. Setiap perkara mudarat yang berlaku semestinya mempunyai punca. Berikut ialah punca-punca berlakunya masalah mental dalam kalangan belia. Yang pertama, penderaan atau trauma. Pengalaman didera secara fizikal, mental atau seksual sering dikaitkan dengan permulaan masalah kemurungan, penyalahgunaan barang terlarang, kehamilan remaja, risiko bunuh diri dan banyak lagi. Bahkan ia boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk memahami kesan penuh penderaan atau trauma sejak usia kanak-kanak dan kesannya yang sering terlihat semasa usia belia. Berikutnya ialah persekitaran rumah yang tidak selamat. Rumah sepatutnya berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk remaja di mana mereka boleh bebas daripada tekanan hidup seharian mereka. Walau bagaimanapun, apa yang berlaku dalam setiap isi rumah pastilah berbeza. Remaja yang berasa tidak selamat di rumah terdedah kepada isu kesihatan mental. Sebagai ibu bapa atau orang dewasa,
penting untuk kita memikirkan cara bagaimana mewujudkan persekitaran rumah yang paling selamat buat anak-anak. Jangan biarkan apa yang berlaku di rumah menjadi pencetus dan punca isu kesihatan mental dalam kalangan belia. Seterusnya ialah kecederaan pada otak. Kecederaan otak merupakan faktor biologikal yang boleh menyebabkan pelbagai ketidakaturan mental dan emosi seperti kebimbangan, perubahan mood atau kemurungan. Sebarang jenis kecederaan kepala boleh menjadi punca yang serius kepada masalah kesihatan mental. Seterusnya, menjawab persoalan tentang apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh golongan belia untuk mengatasi tekanan dalam persekitaran pendidikan mereka. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh diamalkan oleh golongan ini, antaranya adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat seperti diet seimbang dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Amalan ini sangat efektif kerana badan yang sihat dan minda yang cerdas menyumbang kepada pemikiran positif yang boleh mengelakkan tekanan. Selain itu, mereka juga boleh berinteraksi dengan rakan-rakan sebaya untuk meluahkan segala masalah dan pengalaman yang dihadapi bagi mengurangkan tekanan dan untuk mendapatkan sokongan sosial daripada orang sekeliling. Hal ini juga menitik beratkan kepercayaan dalam sesuatu hubungan bagi mengelakkan segala masalah yang diceritakan tidak disebarkan dengan sewenang-wenangnya tanpa izin. Tambahan daripada itu, mereka juga memerlukan rehat yang mencukupi bagi memastikan emosi dan perasaan mereka sentiasa dalam keadaan baik. Bukan itu sahaja, mereka juga perlu melakukan aktiviti yang menarik seperti meluangkan masa bersama keluarga atau rakan-rakan dengan pergi bercuti atau membeli belah. Hal ini dapat menyuntik dan menjadi pembakar semangat bagi mereka yang kekurangan motivasi serta banyak tekanan dalam hidup. Seterusnya, mereka boleh mencuba untuk cari bantuan profesional seperti kaunselor atau pakar psikiatri. Usaha ini sangat berkesan kerana mereka yang pakar ini mempunyai banyak pengalaman serta sangat boleh dipercayai. Hal ini kerana mereka tidak akan menyebarkan maklumat peribadi pesakit kepada mana-mana pihak yang tidak berkaitan maupun yang tidak dipercayai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap golongan yang menghidap masalah mental. Antaranya adalah budaya, pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan pemahaman masyarakat itu sendiri. Kesannya, stigma dan stereotip negatif tersebar luas dalam kalangan masyarakat terhadap golongan yang menghidap masalah mental. Ini mengakibatkan berlakunya diskriminasi dan pengecualian sosial terhadap golongan ini yang mana hanya menambah kesulitan buat mereka sepanjang menjalani proses penyembuhan. Gangguan mental yang serius dapat meningkatkan risiko berlakunya kemalangan. Antaranya adalah kes bunuh diri. Ini berpunca daripada tekanan hidup yang membebankan seperti kehilangan sumber pendapatan dan pekerjaan. Tambahan lagi, tiada sokongan dari orang sekeliling dan tidak mendapatkan apa-apa bantuan. Berdasarkan data yang telah direkod, kebanyakan mangsa gangguan mental adalah golongan lelaki secara umumnya.